Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Stadium RTM kita mulakan dengan kejohanan Piala Asia di Qatar. Gagal mendominasi permainan dengan baik. Jadi punca, Harimau Melaya terpaksa akur tewas 0-1 menentang Bahrain dalam aksi kedua kumpulan E. Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Kim Panggon akui sedia bertanggungjawab ke atas kegagalan tersebut. Jelas Panggon, beliau merasakan Harimau Melaya sekurang-kurangnya mampu mencatat keputusan seri, namun sebaliknya berlaku apabila anak buahnya gagal untuk menguasai permainan. Kekalahan di Stadium Jasim bin Hamad itu menutup peluang Malaysia untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik kejohanan selepas tewas kepada Jordan pada perlawanan pertama. Malaysia akan melengkapkan baki saingan kumpulan bertemu juara 2 kali Korea Selatan, manakala Bahrain akan membuat perhitungan menentang Jordan masing-masing pada Khamis ini. Sementara itu, kemenangan pertama Bahrain dalam kempen Piala Asia itu menghidupkan peluang pasukan berkenaan untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Penyerang kelahiran Argentina Fernando Forestieri kekal bersama klub Johor Darul Takzim JDT bagi saingan musim 2024-2025. 2 minggu selepas diumum bakal meninggalkan Harimau Selatan, juara 10 kali berturut-turut Liga Super itu membuat pusingan U apabila mengekalkan pemain berusia 34 tahun tersebut. Ketua Pegawai Eksekutif JDT Alistair Edwards berkata, keputusan itu dibuat selepas perbincangan bersama pemilik klub Tunku Mahkota Johor Tuanku Ismail Sultan Ibrahim, Forestieri dan beliau sendiri. Pada 7 Januari lepas, JDT mengesahkan Forestieri akan meninggalkan klub itu sambil mengucapkan terima kasih atas khidmat pemain berbisa yang menyertai klub itu pada permulaan musim 2022. Forestieri merupakan sebahagian daripada skuad Harimau Selatan yang mencipta sejarah memenangi double quadruple pada 2022 dan 2023. Mempunyai keupayaan bermain selaku penyerang dan sayap kiri, pemain itu telah meledak 47 gol dan 21 bantuan jaringan sepanjang 69 penampilan bersama JDT. Bekas pemain bawah 21 tahun Itali itu sebelum ini pernah menyertai beberapa klub di Eropah, antaranya Malaga, Watford dan Udinese. Skuad hoki lelaki kebangsaan menamatkan kempen kelayakan Olimpik di Oman di kedudukan kelima. Mereka mengatasi Kanada 3-1 menerusi penentuan penalti pada perlawanan klasifikasi tempat kelima ke-6 pada Ahad. Terdahulu, skuad negara yang dikenali sebagai Speedy Tigers terikat tanpa jaringan menentang pasukan ranking ke-18 dunia itu di Stadium Oman Muscat. Ia sekaligus menyaksikan perlawanan terpaksa diheret ke penentuan pukulan penalti. Gol-gol Malaysia dijaringkan Muhammad Firhan Asyari, Nik Muhammad Aiman Nik Rozmi dan Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal. Penjaga gol Malaysia Muhammad Hafizuddin Othman dipilih pemain terbaik perlawanan. Kemenangan itu dilihat sedikit mengubati kekecewaan pasukan negara yang gagal layak ke Olimpik Paris 2024. Anak-anak buah Arul Silvaraj menamatkan saingan peringkat kumpulan A. Kejohanan kelayakan itu di kedudukan tercorot dengan 1 mata di belakang Great Britain yang muncul juara kumpulan 9 mata, Pakistan 4 mata dan China 3 mata. Gergasi Sukan Berbasikal Asia yang berpangkalan di Pantai Timur Terengganu Cycling Team TSG membuka lembaran musim 2024 dengan penyertaan perlumbaan Tour of Sharjah yang dijadualkan berlangsung di Emirat Arab Bersatu UAE pada 26 hingga 31 Januari ini. TSG yang merupakan juara jelajah Asia dan pasukan benua terbaik dunia menjangkakan saingan lebih sukar pada saingan kali ini bukan sahaja dari pasukan elit berstatus pro benua namun daripada pasukan-pasukan baharu. Kita pun tak tahu kekuatan walaupun dia satu tim yang baru tapi kita tahu kekuatan sebenar dari segi kemampuan pasukan itu sendirilah. Kita memang apa-apa pun kita akan bersaing. Cuma kita dari segi kelebihan pada tahun 2024 ni kita tamat pada urutan nombor 1 dan dari segi jemputan oleh pihak penganjur adalah compulsory lah kepada pasukan TSG. Bagi Kapten pasukan Nur Amirul Fakhruddin Mazuki pula, kehadiran pelumba baru musim ini Merhawi Kudus Gabriel Medin yang pernah beraksi bersama Astana Pro Team dan Team Dimension Data akan memperkuat cabaran TSG. Ada macam Mahawi Kudus daripada Pro Tour, jadi sedikit sebanyak kita boleh share macam mana berlomba dengan Pro Tour.
Terdahulu pada satu majlis pelancaran pasukan yang telah berlangsung di Kuala Terengganu, TSG mengumumkan 3 pelumba baharu pasukan iaitu pelumba muda kebangsaan Nur Aiman Rosli serta 2 pelumba import iaitu Andreas Miltidiadis dan Merhawi Kudus bagi melengkapkan 16 pelumba bagi musim ini. Acara regu berpasukan dipilih sebagai asas untuk menentukan cadangan sistem ranking dunia dalam sepak takraw. Perkara tersebut dimaklumkan Setiausaha Agung Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, Dato' Abdul Halim Kadir. Menurut beliau, sistem ranking dunia untuk sepak takraw akan merujuk kepada keputusan perlawanan dengan pasukan paling berjaya diletakkan di kedudukan tertinggi dalam acara berpasukan lelaki. Jelas beliau, ranking acara berpasukan negara akan menjadi hanya acara yang tertakluk kepada ranking dunia. Antara pertandingan utama yang akan menjadi penentu kedudukan ranking ialah seperti Piala Dunia ISTAF, Kejuaraan Dunia ISTAF, Kejuaraan Sepak Takraw ISTAF serta Piala 6 Negara ISTAF. Perkembangan sukan pelayaran, pasukan Witchcraft dari Hong Kong menepati ramalan muncul sebagai juara kelas racing pada Regata Antarabangsa Diraja Langkawi RLIR 2024 siri ke-20. Dalam saingan tersebut, pasukan yang dikemudi Nick Burns berjaya mengungguli carta selepas 10 perlumbaan berlangsung. Tempat kedua menjadi milik pasukan The Next Factor, manakala pasukan Uranus melengkapkan podium. Sementara itu bagi kelas IRC1 pula, pasukan Matahari dari Malaysia mencipta kejayaan manis apabila memenangi kelas tersebut buat kali ke-7 sekaligus mengekalkan kejuaraan yang dimenangi pada RLIR tahun lepas. Matahari yang dikemudi Vincent Chan memenangi kelas berkenaan selepas meninggalkan pesaing terdekatnya iaitu pasukan Char Chan dari Jepun. Sementara itu, pengarah regata RLIR Azlan Abdullah memaklumkan saingan kali ini merupakan yang terbaik pernah dianjurkan. Tahun lepas hanya 25 dan 175 orang saja. Dan juga kita tahun ini nampak 5 atau 6 bot yang baru. Bot yang baru dan budak-budak muda. RLIR 2024 ke-20 tahun ini disertai 32 bot dengan 240 pelayar bermula 15 hingga 20 Januari dengan 6 kelas pertandingan iaitu Racing, IRC1, IRC2, Sports Boat, Multi-Hull dan Club Class. 56 pasukan terdiri daripada pelajar sekolah, kelab hoki seluruh negara serta pasukan jemputan menyertai pertandingan hoki 6 sebelah bawah 12 tahun. Ia diadakan bersempena Hari Keputeraan ke-76 yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Kejohanan berlangsung di Padang Hoki AstroTurf, Sekolah Menengah Kebangsaan Za'ba, Kuala Pilah. Menurut Pengerusi Persatuan Hoki Daerah Kuala Pilah, Rezwan Ahmad Abdullah, penganjuran pertandingan hoki tersebut menjadi medan untuk mencungkil bakat peserta. Ini khususnya pelajar sekolah agar menjadi pelapis dalam sukan hoki negara. Kita menganjurkan kejohanan ini, yang pertama sekali kita nak menyambut Hari Keputeraan dengan lebih meriah lagi. Dan juga untuk memastikan bahawa Kuala Pilah ini dapat membuat pembangunan sukan hoki melalui penampilan-penampilan pasukan-pasukan luar yang akan memberi gambaran yang lebih baiklah kepada pemain-pemain hoki Kuala Pilah itu terutamanya. Kita akan teruskan lagi penganjuran dan juga kita fokuskan kepada lebih banyak tournament yang lebih besar lagi lah. Kita akan melibatkan beberapa pasukan daripada luar juga dan juga kita cuba tarik perhatian daripada kelab-kelab yang berada di luar negara juga. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, salam Malaysia Madani. Salam sukan untuk semua.